Hari ini, juzuk apakah yang kita baca? Ayat manakah yang kita tadabbur pada hari ini? Apakah kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Baqarah? Mungkin pada bulan-bulan sebelum ini, kita jarang menyentuh Al-Quran. Kita jarang mentadabbur Al-Quran. Tetapi Ramadan pada tahun ini hadir untuk kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 tujuan Al-Quran yang diturunkan kepada manusia. Yang pertama sebagai hudan linnas, yang kedua sebagai bayyinat iaitu keterangan, yang ketiga sebagai Al-Furqan iaitu pembeza antara hak dan batil. Biasanya pada bulan Ramadan kita akan bicarakan tentang puasa, tentang lapar, tentang dahaga. Tetapi pada bulan yang mulia ini Allah turunkan special buat muslimin, muslimat semua. Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran turun kepada kita seperti mana air hujan membasahi tanah-tanah yang kering. Al-Quran hadir untuk membasahi jiwa kita supaya kita dapat hidup dengan penuh dengan petunjuk daripada Al-Quran. Sesiapa yang menghadapi pada bulan Ramadan, mereka bangun pada malam hari untuk mereka mentadabbur Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran. Al-Quran akan hadir memberi syafaat kepada mereka di hari akhirat nanti. Seperti mana ada satu hadis disebutkan, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan hadir pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Para salafus salih mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan setiap hari Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan 3 hari sekali Al-Quran. Tetapi bagaimanakah dengan kita? Setiap hari kita mampu membaca 1 juzuk Al-Quran ataupun kita membaca 1 muka surat Al-Quran. Jika kita mampu membaca 1 muka surat Al-Quran, Alhamdulillah, itu satu kesyukuran untuk kita. Tetapi jika kita mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, 30 juzuk Al-Quran sebanyak 30 hari dalam bulan Ramadan, Alhamdulillah, itu lebih baik. Dan ada yang bertanya juga, kita perlu tilawah ataupun kita perlu mentadabbur Al-Quran, mana yang lebih menjadi keutamaan kita? Sebenarnya jika kita mampu untuk tilawah Al-Quran, itu pun sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mampu untuk mentadabbur Al-Quran, Alhamdulillah, itu lebih baik. Kerana matlamat penurunan Al-Quran adalah untuk kita memahami, untuk kita mentadabbur Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Apabila Al-Quran diturunkan oleh Jibril kepada Nabi, Nabi membacakan kepada para sahabat ayat tersebut. Jadi para sahabat menghafaz dan para sahabat mengamalkan ayat Al-Quran tersebut. Ada yang tanya mungkin, bagaimana saya nak memahami Al-Quran? Bagaimana cara kita nak mentadabbur Al-Quran? Yang pertama, kita mulakan dahulu dengan surah-surah yang pendek, yang kita mampu ataupun yang kita sudah biasa baca. Surah lazim, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah yang pendek-pendek yang mudah untuk kita fahami. Yang kedua, kita boleh mentadabbur Al-Quran iaitu dengan kita mula dengan surah yang kita biasa hafal. Kita boleh bermula dengan mentadabbur surah-surah tersebut. Dan seterusnya, antara tips tadabbur juga, kita hadirkan rasa keinginan untuk tahu tentang juzuk-juzuk ataupun ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah-surah tersebut. Sebagai contoh, kita ingin tahu tentang apakah kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Apakah kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh. Dan seterusnya, kita cuba untuk mendengar kupasan-kupasan tadabbur Al-Quran daripada asatizah-asatizah kita di dalam YouTube dan sebagainya. Dan yang terakhir, matlamat daripada tadabbur Al-Quran adalah kita mengamalkan Al-Quran. Jika kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kita mengamalkan dalam kehidupan kita, bersungguh-sungguh dalam meminta pertolongan daripada Allah, bukannya memohon pertolongan daripada yang lain. Jadi semoga
Al-Quran menjadi peneman kita sepanjang Ramadan pada tahun ini, dan yang lebih penting adalah kita mengamalkan ayat yang kita sudah baca pada hari-hari yang kita lalui pada dalam bulan Ramadan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.